Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya Abdul Hanan bin Muhammad Aruman akan membentangkan laporan kajian instrumen untuk kerja kursus subjek pentaksiran dalam pendidikan khas untuk kod subjek PKUK 3113. Dan sebelum saya meneruskan pembentangan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Rubashini kerana sentiasa memberi bimbingan semasa menyiapkan tugasan ini. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan untuk kajian ini. Okey, yang pertama, murid berkebutuhan khas ataupun MBK ialah mereka yang mengalami kesukaran belajar ataupun mereka yang mempunyai kebolehan belajar yang jauh lebih tinggi daripada kebiasaan. Kebiasaannya, kita akan memanggil MBK ini seperti murid kurang upaya dan sebagainya. Okey, dan yang kedua, MBK ini memerlukan kepada kurikulum dan kaedah mengajar yang diubah sesuai mengikut potensi mereka kerana mereka juga mempunyai hak untuk belajar seperti kanak-kanak tipikal yang lain. Okey, seterusnya, kebiasaannya MBK selalu dikaitkan dengan pentaksiran iaitu kita tahu pentaksiran ini adalah penilaian yang dibuat terhadap mereka untuk mendapatkan maklumat tentang penguasaan mereka dalam sesuatu domain. Misalnya domain tingkah laku. Jadi kita ingin menilai pentaksiran itu adalah bertujuan untuk kita menilai tingkah laku mereka. Di antara domain lain juga ada domain bahasa dan komunikasi dan sebagainya. Dan yang keempat, pentaksiran pula mempunyai banyak cara. Misalnya pemerhatian yang boleh dijalankan melalui pembinaan instrumen. Pembinaan instrumen ni lebih kepada lembaran kerja ataupun soalan. Baiklah, kita terus pergi kepada latar belakang kajian. Okey. Baiklah, seorang murid MBK daripada SK Setapak dipilih untuk dinilai melalui satu instrumen. Instrumen yang dibina ialah berasaskan satu set soalan yang terdiri daripada 6 lembaran kerja. Okey, lembaran kerja itu pula terdiri daripada 3 pecahan aras soalan mengikut kefungsian aras rendah, sederhana dan tinggi. Soalan-soalan yang disediakan adalah berdasarkan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 yang memfokuskan kepada kemahiran menulis. Okey, baiklah. Di situ ada 6 lembaran kerja dan 2 daripadanya aras rendah, 2 daripadanya pula aras sederhana dan 2 lagi aras tinggi. Okey, untuk murid yang dipilih pula ialah murid darjah 2 daripada kategori autism yang mempunyai kefungsian aras sederhana. Okey, murid darjah 1 tidak dipilih untuk kajian ini memandangkan pada ketika itu sesi persekolahan baru sahaja bermula iaitu baru sahaja minggu pertama. Ini bermakna tidak adil lah sekiranya saya mengambil murid darjah 1 kerana mereka baru sahaja belajar. Okey, baiklah, kita akan terus kepada objektif kajian. Okey, yang pertama, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid semasa menjawab instrumen. Yang kedua pula, menganalisis kekuatan dan kelemahan murid semasa menjawab instrumen. Kita akan mengkaji mengapa dan apa sebabnya mereka lemah dalam menjawab soalan ini ataupun apa-apa yang masalah yang terjadi. Okey, yang ketiga, menilai kesesuaian instrumen yang dibina terhadap murid. Di sini kita akan menilai dan menambah baik, memberikan cadangan penambahbaikan terhadap instrumen yang dibina. Okey, baiklah, kita akan terus kepada analisis kekuatan murid. Okey. Yang pertama, apabila diperhatikan, murid ini dapat menyelesaikan soalan aras terendah dengan sangat baik. Okey, untuk soalan aras rendah, di situ ada menulis semula perkataan dan juga menyurih huruf dengan garis-garis yang disediakan. Okey, di sini kita dapat lihat murid dapat menyurih huruf yang diberikan dengan baik dan kemas dengan berulang kali. Kita dapat lihat yang murid ketika itu sangat ceria melakukan tugasan tersebut kerana mungkin soalan itu amat mudah bagi mereka dan mereka amat mudah bagi dia dan murid tersebut saya dapat lihat sangat suka untuk menyurih perkataan yang diberikan kepada itu dengan berulang kali. Seperti kita tahu, murid autisma ini sukakan perkara yang berulang yang menjadi rutin mereka. Di situ juga
meletakkan gambar seperti gambar buku untuk perkataan buku dan sebagainya. Okey, yang ketiga, murid ini mampu memberi kerjasama yang baik apabila diberi arahan dan bimbingan ketika menyiapkan soalan tersebut. Okey, apa yang saya dapat lihat, ketika itu murid ini mampu memberikan kerjasama yang baik. Apabila kita beri arahan, okey, boleh tak buat yang sebegini. Jadi dia mengikut arahan dengan sangat jelas. Kemudian dapat memberikan kerjasama yang sangat baik, tidak membuat kerenah dan sebagainya dengan menjawab soalan tersebut. Okey, yang keempat pula, boleh menyelesaikan soalan aras sederhana apabila mendapat bimbingan yang jelas. Okey, di sini apa yang saya dapat, murid ini tidak dapat melaksanakan soalan aras sederhana bersendirian, tetapi apabila kita membantu, okey, baru kita dapat lihat potensi apabila kita membantu murid tersebut dengan bimbingan yang sangat jelas. Murid itu faham bagaimana untuk melakukan soalan aras sederhana tersebut. Okey, inilah analisis kekuatan murid. Okey, kita akan masuk pula kepada analisis kelemahan murid. Apa yang terjadi? Apakah kelemahan yang dapat diperhatikan semasa murid tersebut melaksanakan instrumen? Okey. Yang pertama, murid ini tidak dapat menyelesaikan soalan aras tinggi dengan lengkap kerana mula hilang fokus. Okey, pada ketika itu kita dapat lihat bahawa rakan-rakan yang lain mula dipanggil guru mereka untuk rehat, untuk sesi makan. Okey, jadi kita dapat lihat murid ini kelihatan gelisah dan ingin mengikut rakan yang lain untuk turut rehat sekali. Jadi kita kat sini dapat lihatlah murid ini mula hilang fokus ketika menjawab soalan aras tinggi. Kemudian kita dapat lihat yang kedua, murid ini kelihatan mula lemah semangat apabila melihat soalan aras tinggi yang padat dengan perkataan. Okey, untuk soalan aras tinggi yang dibuat sangat banyak padat dengan perkataan. Maksudnya soalan itu lebih menjurus kepada menyusun semula ayat yang terdiri daripada 5 perkataan. Jadi di situ ada 5 soalan pecahan dan kita dapat lihat murid mula kelihatan gelisah dan lemah semangat apabila melihat soalan sedemikian. Okey. Dan yang ketiga, murid ini tidak dapat menyelesaikan soalan aras sederhana secara bersendirian tanpa dibantu. Seperti saya katakan tadi, apabila murid ini mula melihat soalan aras sederhana, dia tidak dapat menjawab dengan baik kerana mungkin tidak faham soal itu. Tetapi apabila dibantu, baru murid ini dapat menunjukkan potensinya bahawa dia sebenarnya faham terhadap soalan itu tetapi haruslah dibimbing dengan baik. Okey, yang keempat, murid ini tidak dapat menyelesaikan soalan aras kefusian tinggi walaupun dibantu oleh saya ketika itu. Jadi saya dapat lihat bahawa murid ini mungkin telah mencapai tahap untuk menjawab soalan itu. Dia tidak dapat memahami dengan baik. Mungkin soalan tersebut sangat susah bagi murid tersebut. Okey, inilah kelemahan yang dapat diperhatikan semasa murid tersebut menjawab instrumen. Selesai sudah untuk penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan murid. Marilah kita pergi pula kepada penilaian instrumen. Apa yang saya dapat lihat apabila murid tersebut menjawab instrumen itu, apa perkara yang baik ataupun yang buruk tentang yang saya dapat perhatikan pada instrumen yang saya bina. Okey, yang pertama, lebih menjurus kepada perkara yang baiklah. Grafik sangat menarik dan mempunyai warna-warni, sangat membuatkan murid tertarik. Okey, jadi apa yang saya dapat lihat untuk bahagian yang soalan aras rendah dan soalan aras tinggi, soalan aras sederhana dan tinggi juga, semuanya dilengkapkan dengan grafik berwarna-warni. Jadi kita dapat lihat walaupun murid itu tidak mampu menjawab soalan atau untuk aras tinggi, tetapi dia masih lagi tertarik untuk melihat kertas tersebut. Jadi grafik yang menarik serta warna-warni itu sangat membantu untuk murid itu mahu menjawab soalan yang diberikan. Okey, kemudian berkenaan dengan susunan grafik, saya dapat mengenal pasti di mana soalan pada set 3 aras sederhana mempunyai sedikit kelemahan iaitu pada arahan.
mungkin apa yang saya dapat perhatikan, mungkin arahannya agak sukar untuk difahami murid, kerana uh, arahan untuk soalan itu adalah menyusun semula huruf untuk membentuk satu perkataan. Misalnya lori, okey, pada asalnya adalah O-L-I-R, olir. Kita terbalikkan perkataan tu. Tetapi susunan tu agak berkelompok. Susunan huruf tu diletakkan berkelompok, bukannya selari. Jadi mungkin murid tidak faham apakah yang dimahukan daripada soalan. Okey, seterusnya yang ketiga, lebih kepada yang saya dapat perhatikan adalah soalan terlampau susah dan terlampau agak padat dengan perkataan untuk kefusihan aras tinggi lah. Kemudian susunan soalan agak berhimpit antara satu sama lain. Ini adalah apa yang saya dapat lihat. Mungkin sebab itu murid hilang fokus. Seperti yang kita tahu, murid autism ini, kanak-kanak ini mempunyai masalah cepat hilang fokus. Okey, jadi apabila mereka melihat soalan yang agak berhimpit antara satu sama lain dan agak padat dengan perkataan, di sinilah menyebabkan mereka hilang fokus untuk menjawab soalan tersebut. Okey, baiklah. Okey, setelah kita membuat penilaian terhadap instrumen, di sini terdapat beberapa cadangan penambahbaikan terhadap penilaian tadi. Okey, susunan grafik yang tepat. Okey, ini yang pertama, susunan grafik yang tepat. Okey, maksudnya haruslah untuk setiap soalan itu mempunyai arahan yang jelas dan arahan tersebut haruslah disusun dengan grafik yang tepat. Dan seterusnya, penentuan soalan mengikut aras perlulah ditetapkan dengan tepat supaya soalan tidak terlalu sukar untuk dijawab oleh MBK. Seperti yang sudah bincangkan tadi, soalan aras kefusihan tinggi agak sukar, disebabkan itu murid susah untuk menjawab. Mungkin terlampau sukar. Okay. Jadi di sini kita perlu berbincang semula dengan menentukan dengan soalan yang betul-betul sesuai untuk aras tersebut. Okay. Dan yang terakhir, soalan perlu disusun dengan jarak yang sesuai. Lebih-lebih lagi soalan yang banyak perkataan. Okey. Jadi apa yang saya dapat lihat pada kertas instrumen yang disediakan, mungkin untuk soalan aras tinggi itu banyak perkataan. Jadi kemudian ditambah lagi dengan susunan yang agak berhimpit antara satu sama lain. Mungkin agak rapat antara satu soalan ke satu soalan. Jadi di situ cadangannya adalah mungkin satu muka surat boleh letak 2 soalan saja, kemudian diikuti dengan muka surat lain 2 soalan dan 2 soalan yang seterusnya, supaya dapat tidak nampak terlalu banyak untuk satu set soalan tersebut. Okey, kita pergi kepada isi yang terakhir, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, MBK mempunyai potensi mereka tersendiri yang patut dikembangkan melalui cara yang betul dan bersesuaian dengan mereka. Okay, kita dapat lihat contoh tadi dalam instrumen, murid yang dipilih untuk menjawab instrumen tadi sebenarnya boleh menjawab soalan aras rendah, aras sederhana, aras tinggi dengan bantuan guru. Dan aras sederhana tadi tanpa bantuan guru, kerana kita dapat lihat, okay, di situ kita dapat iktibar bahawa mereka sebenarnya mempunyai potensi, tetapi haruslah dikembangkan dengan cara yang betul dan bersesuaian dengan mereka. Dan seterusnya, amat penting bagi guru-guru pendidikan khas supaya dapat mengajar yang dengan cara efektif terhadap murid MBK. Kita dapat iktibar melalui instrumen tadi. Ada beberapa soalan yang mungkin disebabkan kelemahan dari segi instrumen, grafik yang susun atau grafik yang salah ataupun soalan yang terlalu banyak. Jadi menyebabkan murid-murid ini tidak dapat menjawab dengan baik. Di sini kita dapat lihat guru-guru perlu merancang dan menyusun semula kaedah pengajaran sebelum mereka mengajar sesuatu murid MBK itu, supaya pembelajaran itu menjadi efektif untuk murid itu sendiri. Okay. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.